Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi kepada wanita-wanita di sana, di luar sana. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran lagi. Di dalam page Linda Her. Kita live hari ini di dalam platform Lady Stock. Di dalam platform Lady Stock ni kita banyak membuat perkongsian tips dan bagaimana untuk kita menjadi yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah dengan izin Allah. So hari ni I baru lepas breakfast. Hari ni I breakfast tosit dia sedap, lembut. Lepas tu kuah dia pun sedap. So you all breakfast apa hari ni? Dan hari ni pula I minum air teh tarik ais sekali-sekala kan. Sebenarnya tak bagus tu tarik tu. Dia adalah salah satu minuman kita, minuman racun kita yang boleh cepat dapat kencing manis kalau kita berusia 30 tahun ke atas. Tapi sekali sekala, so kita flush dengan plain water lah. Lepas ni banyak ya, ni belum lagi flush dengan plain water. I tunggu husband kadang-kadang nak potong rambut pun dia ajak kita. Itu yang kadang-kadang kalau kita tak memahami, kita akan rasa kenapa lah potong rambut, bukannya kita dapat potong rambut ikut dia pun, kita duduk dalam kereta. Tapi itulah kita kena berkorban. Sebab tu wanita ni dialah kita kena jadi peneman untuk suami, peneman untuk anak. Jadi kita nak buat untuk diri kita. Kadang-kadang macam I ni yalah, dia dah ada dia ada team dia ada staff dia ya. Tapi bila kan I start fokus dengan my new business ya, bersama di dalam Linda Her Perfect Care ni. Tapi dia still di dalam RJ Tailor Factory, still dia akan untuk deal supplier, untuk deal fabric, masih lagi nak dengan I walaupun ada team. Itulah bila dia rasa chemistry tu ada. Sebagai suami isteri ni, kita ni suami isteri, jangan kita rasa kita ada business kita tak nak membantu suami kita, tak nak fikir bisnes dia kita tak nak campur. Kalau campur, sebab kalau mindset kita fikir macam tu, rezeki kita tak ke mana pun. Biar kita buat, kalau boleh kita buat dia berjaya lebih daripada kita. Kalau sebab apa, bila kita buat macam tu dengan keikhlasan lah, kita buat dengan keikhlasan. Sebab tu sometimes I lebih I jadi apa dia nak, I akan letak priority tu pada dia dulu. Kalau dia nak tas dia jalan dulu ke apa, I buat. Tapi secara tak disengajakan, I punya tas jadi smooth, jadi lebih mudah. So untuk you all kan, kita pilih sama ada kita nak rezeki kita. It's very simple tau sebenarnya. Talk about rezeki ni. Talk about rezeki ni sebenarnya, once you akan pelik tau kenapa kita buat macam nak gila, tapi rezeki tu tak datang. Strategi dan macam-macam kita buat, lebih strategi daripada dia. Tapi kenapa dia buat strategi 1-2 je, tapi hasil dia melipat ganda, berpuluh ganda daripada kita yang buat macam nak gila ni. Why? Sebab apa? Bila I belajar dengan sifu I berguru, dia kata dua. Sama ada you nak tegakkan ego you, you nak tegakkan pendirian you, ataupun kita nak ikutkan kata hati kita sangat. Maksudnya kita nak kita ni nak menegakkan apa-apalah. Kita ada stand, kita ada stand diri kita, dia pun ada stand cara dia, ego dia. So dua-dua pun ego. Okay,
at the end of the day, you tengoklah pintu rezeki you dah tengah terbuka tu, dia terus tutup macam pintu kebal, and you kena back ke belakang. You kena pergi beratur balik, queue balik. You bayangkan kita letak satu cerita senang macam ni lah. I cerita satu andai macam satu cerita yang memudahkan untuk faham. Sebab ini yang guru I bimbing I, dan juga untuk I faham. Kalau tak, kita tak faham. Lagi-lagi sebagai wanita, lagi kita mempunyai education wise yang tinggi, dan juga kita punya kadang-kadang kita rasa kita ni lebih bagus, ataupun kita rasa ni kita punya sijil ni dah boleh bawa lah pergi satu dunia. Macam I rasa sijil I ni, I boleh kerja satu dunia, ya. I diiktiraf, ya. I rasa yalah, I ni bajet bagus kan. Sebab tu kadang-kadang apa yang suami cakap ni, kadang-kadang kita rasa okey, kita lagi tahu ilmu tu, kita lagi tahu. Itu yang menyebabkan kita tak kadang-kadang apa dia cakap tu, I dah pernah pun cakap dengan you dulu kan. I pernah nasihatkan you dulu kan. So benda tu jadi macam dia rasa suami kita ni akan rasa dia tu backwards tau. Kita kalau nak tak salah pun. Dulu I tak tahu. Dulu masih dulu I cakap, I told you, I dah cakap dah dengan you dulu kan, tapi you tak nak dengar ilmu I. So you rasa you betul, strategi you betul, then you tengoklah bila something yang is not right berlaku. I selalu bercakap, I dah bercakap, I ni seorang yang bila something yang I tengok, I tak tahulah, mungkin Allah kasih pada ramai wanita lah, pada ramai isteri lah. Bila kita dapat rasa, kita dapat insting lah, mengatakan kalau kita tengok orang yang kawan suami kita bergaul tu tak berapa kena dengan kita, orang tu bagus, mungkin dia tak serasi dengan kita, ya. Kita akan beritahu dengan suami kita, better kita jauhkan. Kita baik tapi jauhkan. Tapi my husband ni, dia seorang yang kalau dia baik macam satu dia kalau satu benda dia jadi macam something yang bersungguh-sungguh tau. Dia akan bersungguh-sungguh satu tu. Kalau dia baik dengan orang tu dia akan bersungguh-sungguh. Then I sampai risau. Sebab apa? Bila kita tengok, kita ada insting tau. Bukan kita nak fikir yang negatif pada orang tu. Bila kita tengok dia punya frekuensi tu tak kena dengan kita, frekuensi dia tu tak kena, ya. Jadi better kita jangan kita ke arah dia. Sebab bila frekuensi kita dah high energy, dia low energy, kita akan jadi, bila kita bergaul dengan dia, kita akan low energy. Itu yang I tak nak. Bila low energy, then you have to backwards. Kita kena backwards. Tapi husband I ni dia ni tak boleh terima. Tapi bila dah berlaku, baru dia kata yang paling best nanti dia akan cakap, dah we don't talk about past, kita fikir future. Tapi kita kalau sebagai isteri, kalau kita tak ada ilmu, senangnya you cakap, waktu I nasihat, masih I nasihat, you marah I. Bila dah terjadi pun you marah I. Apa masalah you ni? Kalau kita fikir, kalau kita tak ada ilmu. Dulu kalau I tak ada ilmu, itulah yang selalu kita orang argument. Kita argue because apa? Once I dah cakap, sebelum terjadi I dah cakap. Kadang-kadang ya orang cakap, you ni ada tilik-tilik ke sebelum berlaku you dah tahu. No, it's not. This instinct tau. Bila kita doa pada Allah, ya, kita doa untuk kebaikan suami kita, kan kita dapat rasa tau. Susahlah nak cakap, dia punya feel tu kita dapat. Tapi bila kita dah rapat dengan orang tu, kita tak dapat lah rasa lagi. Tapi once kita tengok je, first impression kita tengok pada dia, kita dah tahu dah dia.
macam mana dengan kita dapat rasa lah energy tu. Tapi bila husband tak nak dengar, tak nak tu, tapi I tak kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Then start yalah, bila kita tak tahu orang tu, kadang-kadang husband kita ni suka buat sesuatu belakang daripada kita. Kadang dia kasihnya I tak kisah dia nak kasih pinjam orang duit ke apa, kita anggap benda tu duit dia kan, dia nak sedekah ke apa. Tapi not too much. Bila banyak, you akan mengharap untuk orang tu bagi balik semula, dan juga something yang dia ada promise lah, nanti apa, bila orang tu tak buat, jadi dia akan kecewa. Dia tak marah orang tu, tapi dia kecewa kenapa dia ikhlas kan, dia ikhlas. Kenapa orang tak ikhlas dengan dia? I cakap very simple. Sebab you mengharapkan orang, you tak nak dengar. Okay, bila kita bercakap sebagai isteri ni, susah dia nak dengar. Tu I cakap, you lebih percayakan orang luar daripada isteri. So tapi cara mungkin penyampaian kita ni sebagai isteri mungkin lain, ataupun kita kurang ilmu masa tu yang kita jadi bergaduh. Sebenarnya kita pun tak boleh nasihatkan dia, kita salah. Bila kita nasihatkan dia, yes, kita sepatutnya kita buat apa yang patut kita buat adalah doa, submission to our creator, our pencipta. Kita doa, kita hantar submit, kita submit supaya dilindungi. Kita ingat kita yang tukang, kita nampak, kita boleh nampak, tak nak dengar cakap kita. Itu pun silap sebenarnya. Itu yang jadi silap. Sebenarnya kita rasa kita nak suruh dia dengar, memang taklah dia nak dengar cakap kita kan. Siapa kita? Itu yang kadang-kadang kesilapan antara kesilapan yang boleh roblokkan kita punya rezeki. Dan I dah rasa setiap kali kalau takut, lagi kita dalam keadaan kemuncak, bila kita dalam keadaan yang dalam tinggi ni, dia lagi menguji. Ujian tu yang takut. Sebab apa? Ujian itulah yang datangkan kita punya rezeki tu. Sama ada rezeki tu macam mana kalau rezeki tu kita dapat rasa dalam sehari tu meningkat ataupun menurun adalah bergantung kepada kesedaran kita. Bergantung kepada kesedaran kehidupan kita, bergantung kepada high vibration kita, bergantung kepada kita punya energy, bergantung daripada kita punya emosi. Itu menyebabkan setiap hari rezeki kita up and down. Sebab tu kita kena hari-hari kita meningkatkan energy kita, kita punya high vibration kita kena sentiasa meningkat, supaya kebahagiaan kita meningkat, supaya kejayaan kita meningkat, supaya rezeki kita meningkat. Macam pagi ni, sebenarnya banyak I punya kerja, tapi tiba-tiba lepas breakfast bawa potong rambut, then ya Allah, astagfirullahalazim. Why dia bawa aku? Kita beranggapan dia bawa aku sebab dia nak, walaupun kita tak keluar, dia suruh kita duduk kereta, dia nak kita menemani dia. So kita tahu yang dia nak bermanja, dia nak bermanja, tapi indirect way, dengan cara dia, dengan bahasa kasih sayang dia yang macam ni. So kita kena faham. Kalau kita tak faham, kita akan jadi gaduh. Because apa? Kita banyak kerja, kita nak buat ni sekarang, kita nak buat ni, kita nak masak sekarang, nanti kita nak kita ada kerja, kita kena handle untuk bisnes, kita nak jadi seorang ibu, kejap lagi nak jadi seorang mak. Banyak tugasan kita, dan dia bawa kita tempat yang kita kena menunggu macam ni. So apa yang I ambil poster, tak apa, dia suruh I menunggu sebab nak tengok dia, supaya I lah orang yang pertama tengok dia potong rambut. So kita letak macam tu feedback. InsyaAllah feedback tu kita akan dapat bahagia.
Dapat senyuman, dapat kegembiraan, dan I kata tak apa, lepas now I boleh buat live, walaupun live kena pegang tangan, yang stand dalam kereta ni dah maybe dah patahkan. So I rasa tak apa, I boleh exercise pegang tangan, pegang phone kat tangan untuk buat live macam mana orang lain boleh buat, pegang phone kat tangan kan. So why not I boleh buat juga. Itu yang menyebabkan kita rasa gembira. Sebab tu kita jangan ada terdetik pun. Kadang-kadang dia keluar, bagusnya dia keluar, tak adalah gagang beradu. You dah doa, kita dah doa sebenarnya. Tu yang pantulan balik semula tu pada kita. And kita kena ingat tau, once kita nak buka mulut, nak bergaduh je, you ingat pintu kebal akan tutup. You nak pintu kebal rezeki tu tutup atau apa? Dah lah tutup. Lepas tu you kena queue ke belakang balik. Subhanallah, dengan ramai orang. You fikir you dah queue, you tengah queue, you kena queue kat bank, you tengah queue ke bank tu untuk ambil duit. Tapi bila you tak pakai mask, jaga tu suruh you queue ke belakang semula. You bengang ke tidak? Sama ada you nak tinggalkan queue tu ataupun you masih queue. Lagi teruk kalau dia tinggalkan queue, dia give up lah. Dia buat haluan dia tak tentu hara. Itu yang dia drop. Dia drop, semua sekali dia drop. Tapi kalau yang masih queue tu, dia masih lagi ke belakang semula. And dia try, momentum dia try untuk queue. Itu yang kesabaran kena sabar. Orang tolak ke kanan, orang tolak ke kiri, kita kena sabar lagi nak queue, nak masuk ke pintu tu. Dah nak masuk pintu, bergaduh pula laki bini. Seorang nak keluarkan RM50, seorang nak keluarkan RM100. Bergaduh. Guard tu tanya, kenapa bergaduh ni? I nak, tak apa, you decide dulu. You decide, you pusing, you belakang lah balik semula, you decide. Dan you dah ada kata sepakat. Sebab dalam bank tak boleh tunggu lama ya. Dalam bank memang dalam COVID, kita pandemik ni tak boleh tunggu lama dalam bank. So dia akan bagi kita numbers, berapa orang je boleh masuk, dan berapa minit saja. Kalau privilege lagi lah, dia terus bagi kita queue masuk fast lane terus. Dia tak akan bagi tunggu lama. So you decide apa you nak, you decide dulu. You nak tulis form semua kat luar, tulis form apa semua. And when you queue, dia ada table, you tulis kat situ. I don't know lah kalau bank yang lain. Kalau kat sini bank kita macam yang bank I pula, bank yang dia macam tu lah. Then kalau fast lane dia memang kita buat appointment. I call. So dia tanya berapa puan nak datang. Okay, dia akan tunggu terus kita masuk. Tapi yang biasa punya dia akan bagi numbers, number. Dan tak boleh tunggu lama pun dalam bank. And you kena decide lah apa yang you nak, Tak boleh lah dalam bank baru you fikir nak ASB ke, nak keluar apa ke, fikir. Tak boleh lama. Jadi kalau lah you tak decide, husband and wife, you tak decide, seorang nak keluar 50, seorang nak keluar 100, jaga kata you fikir balik, you duduk belakang, you dah fikir, you dah decide. Then you queue sampai itu, you baru masuk. Kan dah rugi masa, rugi tenaga, yang kita dah monitor, yang kita patient ni, berapa lama kita nak queue, progress dia, kita trust proses dia nak menuju ke pintu tu satu hal, dengan berpeluh, dengan penat, dengan lelah. Sama juga dengan rezeki. Kita dah bersusah payah, dengan penat dia, dengan tenaga kita, dengan emotional kita, everything kita dah all out. Dan sampai kat pintu kita bergaduh, memang habislah. You nampak tak? That's why you rasa macam, sometimes kita rasa macam kita tak dah nak capai lah. Kenapa tak capai? Orang lain buat macam mudah je, aku buat macam nak gila. Tapi dia buat satu dua macam tu, macam bodoh-bodoh. Lepas tu tak ada experience, tak ada apa, boleh
boleh menjunak-junak sale macam tu. Apa rahsia dia? Rahsia dia satu je. Kebahagiaan. When you bahagia, bahagia, insya-Allah rezeki tu akan datang melimpah ruah. Bukan itu saja. Dan bila kita rasa bila kita bahagia, bermaksud bahagia tu kita tak bergaduh dengan suami, kita menyayangi dia, dia dah siap dah. Dan simple, dah senang mudah. So untuk anda semua, pada kita wanita, jangan selalu merungut, mengeluh, selalu menghargai apa yang kita ada, sentiasa menghargai kasih sayang, dan juga sayang tanpa syarat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam sesi live yang akan datang. So okay, bye. Sarawak manis. Bye sayang-sayang semua. Assalamualaikum. Ni tempat mamak ni. Mana tunjuk. Okay, bye. Assalamualaikum.